المرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 49, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia, hubud dunia. Bab yang ketujuh daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan pada kitab yang kedua. Bab yang ketujuh daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan dalam kitab yang kedua, pada menyatakan kasih akan dunia. Jadi kita jangan lupalah dalam kitab Penawar Bagi Hati ini mengandungi satu muqaddimah, satu pendahuluan pada menyatakan kedudukan ilmu tasawuf. Itu mukaddimah dia. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati ini ada 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Kitab yang pertama pada menyatakan 7 anggota zahir, di dalamnya ada 7 bab. Kemudian kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan, di dalamnya ada 10 bab. Yang kita bicara sekarang bab yang ketujuh. Kemudian kitab yang ketiga pada menyatakan 10 sifat kepujian, di dalamnya ada 10 bab. Ni hak dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi sekarang ni duduk di kitab yang kedua, bab yang ketujuh daripada 10 bab pada menyatakan kasih akan dunia. Yang terdahulunya bab yang ke-6, kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan hubbul jah, kasih akan kemegahan, ketinggian, kehormatan. Ini di antara sifat kecelaan. Kasih akan kemegahan. Adapun diri kemegahan tidak dicela pada syarak. Diri kemegahan tidak dicela pada syarak. Bahkan terkadang kita berhajah kepada kemegahan untuk menyampaikan kepada perkara yang dikehendaki, yang dipuji pada syarak. Perkara yang dikehendaki, yang dipuji pada syarak, contohnya untuk kita bawa perkara-perkara agama, bawa perkara kebenaran. Jadi kalau tak ada kemegahan kedudukan, orang payah nak terima perkara agama yang kita bawa. Orang payah nak terima kebenaran yang kita bawa kalau tidak ada kemegahan. Jadi diri kemegahan bukan dicela pada syarak, bahkan terkadang berhajah kepada kemegahan. Yang dicela adalah kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan itulah yang dicela pada syarak. Diri kemegahan itu terkadang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh. Allah Ta'ala kurniakan kemegahan, ketinggian di hati manusia
Yang mana hati manusia terpengaruh dengan mereka-mereka yang berilmu, mereka yang beramal soleh. Sebab apa hati manusia terpengaruh dengan mereka? Kerana mereka ada kemegahan, ada kedudukan, ada ketinggian. Tapi itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ada kemegahan, ketinggian, kedudukan, maknanya kalaulah kita nak menyampaikan kepada dipuji pada syarak, hak tu pun jadi mudah. Sebaliknya, orang yang kasih akan kemegahan menggunakan kemegahan untuk menyampaikan kepada perkara yang disukai oleh nafsu masing-masing. Bila ada kemegahan, ketinggian, kedudukan, orang terpengaruh dengannya, dia akan gunakan pengaruh tadi ni untuk menyampaikan kepada perkara yang diingini oleh nafsu masing-masing. Itu mari daripada orang yang kasih akan kemegahan. Kemudian kemegahan ujian Allah Subhanahu wa taala ini sementara di dunia. Kemegahan, ketinggian, kedudukan yang sebenar-benarnya adalah di hari akhirah. Itulah kemegahan, kedudukan, ketinggian yang sebenar-benarnya dan kekal selama-lamanya. Adapun kemegahan di dunia hanyalah ujian daripada Allah sementara sahaja. Orang yang tinggi kemegahan, kedudukan, pangkat sekalipun sampai masa mati dikebumikan sama juga dengan orang yang tidak ada kemegahan. Kemudian apabila Allah Ta'ala uji dengan ketinggian kemegahan, kita kena buatlah. Janganlah pula kita yang mengangkat diri, memasyhurkan diri. Yang mana terkadang orang ni apabila dia menghormati, dia memuliakan, sebab orang ni ada kemegahan, orang ni akan terkadang kehormatan yang diberi itu agak berlebihan. Kehormatan yang diberi itu agak berlebihan, kemuliaan yang diberi itu agak berlebihan. Maka kena kawal lah. Kena kawal, kena buat biasa-biasa sahaja. Biar macam biasa sahaja. Orang angkat sangat-sangat sebab dia mana apa? Dia sangat-sangat menghormati, memuliakan. Jadi terkadang berlebihan. Maka orang yang berilmu contohnya, orang yang soleh contohnya, dia kena kawal lah. Sebab tu saya sebut dah sebelum ni macam mana tutu guru. Maknanya kita hormat sangat-sangat, kita memulia sangat-sangat, belum kenal tu pun kita kira tinggi dah bagi pandangan kita. Tak kenal lagi, cuma dengar cerita-cerita mana tingginya ilmu seseorang tuan guru, mana kita betul-betul menghormati, memuliakan, kita nak jumpa sangat-sangat. Tapi kalau kita jumpa hak tuan guru ni sederhana sahaja. Taklah kata bila kita nak berjumpa dia bersiap nak duduk dalam keadaan dia ni orang yang tinggi, tak, biasa-biasa sahaja. Kadang-kadang pakai baju t-shirt sahaja, contoh ni, maknanya biasa-biasa sahaja. Tak adaklah dia buat sebagaimana rupa orang yang orang yang tinggi, contohnya biasa-biasa, sederhana. Pandai ni. Itu hak sepatutnya. Sebab apabila kita ni diuji dengan kemegahan, ketinggian, dihormati, dimuliakan, apabila kehormatan, kemuliaan tu berlebih-lebihan, kita pun suka dalam keadaan seumpama tu, lama-lama kita akan kasih, suka sangat-sangat kepada kemegahan kerana dihormati oleh orang ramai, kerana dimulia, disanjungi oleh orang ramai. Ini dicela pada syarak. Dia dapat kemegahan, ketinggian, akhirnya timbul sifat takabur, sombong pula. Hati tu tak pandang ke bawah dah lah. Tak pandang ke bawah apa? Tinggi sangat-sangat dah. Maknanya bila tak pandang ke bawah ni, ada sebarang kesilapan, ditegur contohnya, tak jadi dah lah. Sebab apa? Sebab kita tinggi ni.
Kita bukan orang biasa-biasa ni. Contohnya, ditegur. Apa yang nak terima dah lah. Sebab apa? Sebab kasih dengan kemegahan, kemudian timbul pula sifat takabur, membesar diri dengan kemegahan yang ada pada diri sendiri. Jadi dalam kitab Penambah Hati ni, untuk obat nak kawal kasih akan kemegahan, ilmu kita mengetahui dengan yakin bahawa sementara saja kemegahan yang ada di dunia, amal perbuatan kita pula, kita melakukan perkara yang harus, yang boleh mengurangkan kemegahan, kehormatan yang diberi oleh orang, kemuliaan diberi oleh orang ni. Kita buat perkara yang harus, perkara yang biasa-biasa sahaja. Jangan terkadang jadi terlampau apa? Elit sangat tak jadi juga. Elit sangat ni kadang-kadang orang sekeliling lah. Jadi menjadikan orang-orang alim, orang-orang soleh terlampau elit. Jadi kita orang biasa-biasa ni nak pergi dekat-dekat pun tak boleh dah lah, sebab terlampau elit. Tak jadi seumpama tu. Mana biasa-biasa saja, sederhana. Orang menghormati, orang memuliakan kerana ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Orang menghormati, memuliakan kerana amal soleh yang ditaufik hidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menghormati, memuliakan, itu adabnya pula. Adab menghormati, memuliakan orang berilmu, adab menghormati, memuliakan orang yang beramal soleh, itu adab. Tapi orang yang dihormati, dimuliakan tadi ni sambut dengan cara yang sederhana. Supaya apa? Supaya hati kita tidak jadi tertarik dengan kemegahan kedudukan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kemegahan tidak dicela pada syarak, kasih akan kemegahan itu dicela pada syarak. Kasih akan kemegahan ini terkadang daripada awal lagi dia memang cari kemegahan. Untuk dapat kemegahan dicari kemasyhuran. Untuk dapat kemasyhuran dia pandailah dia punya promosi diri dia tu. Dapat kemasyhuran, dapat kemegahan. Ini orang yang kasih kepada kemegahan daripada awal lagi. Terkadang orang yang lillahi ta'ala, menuntut ilmu lillahi ta'ala, beramal soleh lillahi ta'ala, Tuhan uji dengan kemegahan. Itu nak kena jaga. Tuhan uji dengan kemegahan, itu nak kena jaga. Takut akhirnya timbul kasih akan kemegahan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang besar belaka ni. Perkara yang ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasa-biasa, senang je. Senang je kalau kita biasa-biasa. Kalau Tuhan beri kedudukan yang lebih tinggi sikit ni kok, biasa-biasa, ujiannya biasa-biasa. Hak lebih sedikit, ujiannya lebih sedikit. Hak lebih sangat-sangat, ujian pun lebih sangat-sangat lah. Hak paling tinggi, hak tu hak paling lebih ujian. Siapa yang paling lebih ujian? Para-para anbiya, yang paling lebih yang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak biasa-biasa, ujian biasa-biasa. Hak pertengahan, ujian pun pertengahan. Hak lebih, ujian pun lebih. Sebab apa? Dunia adalah tempat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah amal, kena mujahadah lah. Kena mujahadah untuk masing-masing kita jaga hati kita masing-masing. Sebab hati adalah tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hati itu baik, maka baiklah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati itu tak baik, walaupun rupanya rupa zahirnya baik, di sisi Allah tetap tidak baik. Sebab Allah Ta'ala tilik kepada hati kita masing-masing. Itu hak berkaitan dengan bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan.
Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Jadi bab yang keenam kasih akan kemegahan. Bab yang kelima kasih akan harta. Yang mana kemegahan dan harta adalah sebahagian daripada dunia. Bab yang kelima kasih akan harta dan bakhil. Bab yang keenam kasih akan kemegahan. Bab yang ketujuh kasih akan dunia. Harta dan kemegahan adalah perhiasan dunia, sebahagian daripada dunia, tapi didatangkan khusus. Harta didatangkan khusus, kemegahan didatangkan khusus. Maka secara umum pula kasih akan dunia yang lebih luas lah. Dan termasuk dunia adalah harta dan kemegahan. Ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu. Apa di dunia? Kasih akan dunia dicela pada syarak. Dunia tu apa? Dunia semata-mata tidak dicela pada syarak. Macam terdahulu kasih akan kemegahan. Kemegahan tidak dicela pada syarak. Didatangkan terlebih dahulunya apa makna kemegahan. Gitulah. Kan dahulu kan bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan. Ketahui olehmu bahawa kemegahan itu memilih akan segala hati yang dituntut akan ta'ahnya. Itu makna kemegahan. Apa dia kemegahan? Sekarang ni apakah dia dunia tu? Apakah dia dunia? Barulah bicara berkaitan dengan kasih akan dunia, kelakuan hati yang dicela pada syarak. Tapi apakah dia dunia? Didatangkan takrifan dunia dengan dua takrifan. Takrifan yang pertamanya, tiap-tiap barang yang di atas muka bumi. Mana ni? Daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap. Hak segala yang diingini atas muka bumi ni dia panggil dunia. Dia takrif hak lebih mudah faham. Takrif yang kedua di bawah tu. Kita hak ni takrif yang pertama ni. Tiap-tiap barang di atas muka bumi daripada segala yang diingini, segala yang disukai oleh nafsu kita. Diingini segala yang disukai oleh nafsu kita. Itu dunia. Dan segala yang sedap-sedap, itu dunia. Dan segala mata benda yang diingin akan dia oleh nafsu dan loba ia nafsu atasnya, atas segala mata benda, itu dunia. Dan harta, dunia juga. Dan kemegahan, itu setengah daripada dunia. Setengah daripada dunia. Setengah dunia ni dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Harta pun dunia juga. Kemegahan pun dunia juga. Jadi dunia ni barang yang ada atas muka bumi daripada segala yang diingini oleh nafsu, segala yang sedap-sedap, mata benda yang diingin akan dia oleh nafsu dan loba ia nafsu atasnya, atas segala mata benda. Itu dunia. Itu takrifan dunia yang pertama. Tengok ayat yang kedua ni. Atau dunia-dunia ni bahawasanya dunia itu. Ni hak takrifan yang kedua. Ni lebih mudah faham. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, tiada memberi guna. Tiada memberi manfaat, tiada memberi guna, kemudian daripada mati. Itu dunia. Ini lebih mudah faham. Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kepada mati, sekalipun ada ia di dalam dunia. Ini mudah. Dunia-dunia ni perkara yang tidak ada manfaat lepas dia mati. Akhirah ini tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian dia mati, sekalipun ada ia di dalam dunia. Itu je.
Jadi ni lebih mudah kita nak faham. Dunia ni tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat, memberi guna kemudian daripada mati. Itu dia dunia. Walaupun atas rupa akhirah sekalipun. Walaupun atas rupa akhirah sekalipun. Mana rupa akhirah? Kita belajar agama rupa akhirah. Tapi belajar agama kita niat bukan kerana Allah. Ada manfaat tak belajar agama kita lepas dia mati? Bukan tak ada manfaat, bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Man talabal ilma li ghairillah falatabawa maq'ad minan nar. Siapa yang menuntut ilmu agama bukan kerana Allah, kerana selain daripada Allah, maka dia telah mempersiapkan tempat di dalam neraka. Jadi zahirnya belajar agama ni benda akhirah. Tetapi ada manfaat tak belajar agama kalau niat kerana selain daripada Allah? Bukan tak dapat manfaat, neraka pula jadinya. Ni dia panggil dunia. Dia dapatlah habuan dunia. Dengan belajar agama dapatlah kedudukan dunia. Mudah cari harta benda dunia. Tapi rupanya rupa akhirah ada manfaat dah lepas dia mati. Tak ada, dunia nama dia. Sebaliknya, perkara ni perkara dunia tapi ada manfaat lepas dia mati. Perkara dunia ada manfaat lepas dia mati, dia panggil akhirah. Contohlah kita buat misal ilmu juga. Belajar ilmu dunia, tapi ilmu dunia yang dipelajari ni dapat manfaat lepas dia mati. Sebab belajar ilmu dunia ni fardu kifayah. Belajar ilmu dunia fardu kifayah, dan dia belajar pun untuk khidmat kepada orang ramai. Dia belajar dianya. Jadi belajarnya ilmu dunia. Tapi ilmu dunia yang dipelajari itu fardu kifayah. Manfaat lepas dia mati. Dia belajar pula kerana lillahi ta'ala. Maka dapat manfaat lepas dia mati. Walaupun ilmu tu dunia, dia panggil akhirah. Tapi nak manfaat ilmu dunia, hak fardu kifayah tadi, hak fardu ain diri masing-masing bereslah. Walaupun belajar ilmu fardu kifayah, ilmu dunia, hati pun kerana nak berkhidmat untuk berbakti kepada ummah kita kata, tapi ilmu fardu ainnya tidak dipelajari, hak tu tak ada manfaat juga. Bukan kata ilmu fardu kifayah dunia, ilmu fardu kifayah agama pun kalau fardu ain tak belajar tak ada manfaat juga. Ilmu fardu kifayah agama sekalipun, dia belajar ilmu fardu kifayah bab fiqh dengan bab muamalahnya, jadi pakar ekonomi Islam. Fardu kifayah tu manfaatnya besar, sebab dengan kepakaran dalam ekonomi Islam ni dia boleh perbankan Islam contohnya, daripada kepakaran ni ilmu dalam bab muamalah ekonomi Islam, manfaatnya besar. Sebab apa? Ummah Islam boleh guna daripada ilmu fardu kifayah tu. Sebab itulah ilmu fardu ain dengan fardu kifayah ni besar pahala ilmu fardu kifayah. Sebab ilmu fardu kifayah ni dia bagi manfaat umum. Ilmu fardu ain ni untuk kita sendiri je, tak ada manfaat umumnya untuk amal kita sendiri. Hak ilmu fardu kifayah lah beri manfaat umum. Sebab tu besar pahala ilmu fardu kifayah daripada ilmu fardu ain. Tetapi besar tak besar pahala ilmu fardu kifayah pun, kalau fardu ainnya tak selesai, tak ada manfaat juga. Tak ada manfaat. Mana? Kalau hak fardu ain kita tak selesai. Ni contohlah, bandingan je. Semayang jenazah rajin, semayang waktu tak cukup. Jadi gitu. Ada kematian, ada je kematian, dia akan hadir semayang jenazah. Tapi semayang waktu semayang kedok, tak cukup mana waktunya, orang tak bilang gitu. Maknanya besar ilmu fardu kifayah ni. Tetapi kena selesai fardu ain lah.
Maknanya kalau ilmu fardu kifayah agama sekalipun, kalau fardu ain tak sesat, tak ada manfaat. Sama itulah pula ilmu fardu kifayah dunia. Ilmu fardu ain tak belajar tu tak ada manfaat. Jadi maknanya dia belajar ilmu fardu kifayah dunia. Ilmu fardu ain ibu bapa dia ajar di rumah. Ilmu dunia fardu kifayah dia belajar di sekolah. Okey. Dia tak ada sekolah agama pun. Di sekolah memang sekolah dunia semata-mata. Tapi ilmu fardu ainnya mak ayah dia ajar. Ilmu fardu ainnya mak ayah dia bawa ke masjid surau. Biar selesai fardu ain. Okey, selesai tu. Dia pun dia belajar ilmu dunia, tapi ilmu dunia tu fardu kifayah. Niat dia pula untuk berbakti. Maka rupanya rupa dunia. Tapi kalau bermanfaat lepas dia mati, namanya akhirah. Tu lebih mudah kita nak faham. Dunia perkara yang tidak ada manfaat selepas dia mati walaupun rupa akhirah. Akhirah ada perkara yang bermanfaat lepas dia mati walaupun rupa dunia. Ni kena faham molek, kena letak molek. Mana kalau letak molek, tak ada dunia, akhirah belaka. Tak ada dunia. Kalau tak kena letak, jadi dunia belaka walaupun rupa akhirah sekalipun. Kalau tak ada manfaat, rajin sembahyang, rajin berjemaah, tapi tanpa ilmu, ada tak manfaat lepas dia mati? Tak ada, tak panggil akhirah. Bolehlah bahagian dunia. Apa dunianya? Dipuji oleh orang, ianya orang baik, orang yang sentiasa berjemaah, dapatlah bahagian dunia, dapat pujian orang, dimuliakan oleh orang. Tapi ada manfaat daripada mati. Nak manfaat macam mana? Tidak disertakan dengan ilmu. Dia panggil apa? Dunia. Maknanya kalau tak kena bawa hak rupa akhirah pun hanyalah dunia. Kalau kena bawa, semuanya akan jadi akhirah. Semuanya akan jadi akhirah. Walaupun rupa itu rupa dunia sekalipun. Mana contoh akhirahnya? Seperti ilmu dan ibadah. Itu akhirah lah tu. Ilmu dan ibadah. Ilmu agama dan ibadah. Dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Makanan ni perkara dunia. Makanan ni perkara yang diingini, perkara yang sedap-sedap. Makanan ni kan memang yang diingini, nafsu kita suka kepada makanan. Kemudian makanan ni benda yang sedap-sedap, tapi dengan makan tadi itu untuk menolong atas mengerjakan ibadah, akhirah lah. Tapi kalau makan semata-mata makan untuk hidup, dapatlah hidup di dunia. Gitu je lah. Tapi kalau makan untuk supaya kita boleh buat amal, jadi makanan tu dipanggil akhirah. Maknanya kita tidur contohnya. Tidur tu benda dunia. Tidur tu benda dunia. Tapi tidurnya apa? Untuk kuat badan, sebab nak beribadah kepada Allah Ta'ala pula esok hari, nak bekerja untuk cari nafkah keluarga yang wajib atas kitanya. Tidur tu beri manfaat, lepas dia mati dia panggil akhirah. Itu kata kena letak kehidupan kita adalah akhirah. Kehidupan adalah ibadah semata-mata, walaupun rupanya rupa dunia sekalipun. Mana 24 jam tu ibadah. Menjadi akhirah, bekal akhirah. Kalau kena letak molek. Batulah kita nak hidup ni, hidup atas landasan ilmu. Habis hidup atas landasan ilmu ni, kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah. Kita hidup untuk buat bekal hari akhirah, sebab dunia tempat kita bercocok tanam untuk dapat hasilan di hari akhirah. Jadi hak ni hak takrifan dunia hak lebih mudah kita faham lah. Dunia perkara tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian dia mati. Akhirat itu tiap-tiap yang beri manfaat dan mati sekalipun ada di dalam dunia. Kalau ilmu tadi letak molek lah. Ilmu
dunia sekalipun, kalau ada manfaat dan mati dipanggil akhirah. Ilmu akhirah sekalipun, kalau tidak ada manfaat lepas mati dipanggil dunia. Dengan ilmu agama tadi kita boleh cari kehidupan hidup kita di atas dunia. Kalau belajar ilmu dunia ni kadang-kadang payah nak cari kerja. Kalau belajar ilmu agama, maknanya mana ni? Tak akan jadi mengganggu. Senang boleh kerja. Ni dia sungguh ni kena letak molek ni. Hak ni kadang-kadang letak ni mak ayah lah kadang-kadang letak tak kena dengan tapak molek. Selama-lama ni anaknya belajar ilmu dunia. Dan belajar ilmu dunia tu semata-mata untuk kesenangan dunia. Itu je matlamatnya. Semata-mata untuk kesenangan dunia. Tak ada bicara akhirat. Tak ada bicara akhirat. Semata-mata untuk kesenangan dunia. Kemudian bawah-bawah tu atau ke ilmu agama pula. Tapi kenapa atau ke ilmu agama? Kerana atau ke dunia ni ramai sangat dah sekarang ni. Payah nak cari kerja. Atau ke agama barulah mudah cari kerja. Maknanya dahulu atau anak belajar ilmu dunia semata-mata dunia. Kemudian hak anak-anak bawah tu pula atau belajar ilmu agama untuk dunia juga. Untuk dunia juga. Hak rupa dunia untuk dunia, hak rupa akhir pun untuk dunia. Dia kalau belajar dunia untuk dapat kesenangan dunia tak ada salah pun. Tapi tak ada manfaat dan berarti kalau kita niat semata-mata dunia. Tapi kalau belajar ilmu agama kerana dunia tadilah fala tabawa maka benar mempersiapkan tempat dalam neraka. Ni ibu bapak lah. Dia kena faham agama. Faham agama, lepas tu kena letak hati ni agama. Agama ke hadapan. Letak agama ke hadapan. Buat apa pekerjaan pun agama di hadapan. Belajar ilmu dunia pun agama di hadapan. Buat kerja dunia pun agama di hadapan. Buat kerja dunia tapi agama di hadapan. Bila agama di hadapan ni, kerja dunia pun kerja hak jalan yang betul. Agama di hadapan ni. Kemudian niat hati pula untuk agama. Kalau dapat ketinggian dunia, dapat harta dunia yang banyak, kita nak gunakan ketinggian dunia untuk bekal akhirah. Harta yang banyak kita nak infak untuk jalan akhirah. Semuanya akan jadi akhirah walaupun rupanya dunia. Sebab itulah dia dunia ke akhirah ke bukan nampak kok zuhir. Kita nampak kok zuhir, orang ni orang ahli dunia, orang ni orang ahli akhirah. Kita tilik kok zuhir. Kok zuhir dia biasa-biasa je. Kita berkata itu ahli dunia. Hati dia macam mana? Dunia dia cari tujuannya untuk apa? Tapi kok ke mana pun asas fardu ain tu tetaplah tu. Kalau asas fardu ain tak ada, makna rupa akhirah pun tak akan jadi akhirah. Kalau asas fardu ain tu tak ada. Hak tu hak permulaan dia. Hak tu hak permulaan yang menjadi tanggungjawab besar ibu bapa. Sesat tu atas anak dah pula nak beramal atau tidak dengan ilmu. Kalau hak tu dah selesai, kucalanan lah. Kucalanan. Kalau belajar ilmu dunia pun jadi dunia semata-mata. Belajar ilmu akhirah pun jadi dunia juga. Kalau tak kena letak asas 3 ilmu ni. Belajar agama tinggi-tinggi. Tadi jadi mana? Pakar dalam ekonomi Islam. Tapi bicara akidahnya macam mana? Bicara fiqh bab taharah bab sembahyang macam mana? Ni kadang-kadang kena musim ni lah. Kalau kata nak masuk bulan Ramadan, dia ambillah tajuk puasa. Diwi tajuk puasa tu kepada orang yang pakar ekonomi Islam. Tajuknya bukan tajuk ekonomi Islam. Tajuk oleh kerana nak masuk Ramadan, beri tajuk puasa. Maka perbicaraannya bab puasa, pertanyaan pun bab puasa, tak berapa nak lepas.
Sebab apa? Sebab dia fokus kepada kepakaran hak dalam ilmu fardu kifayah. Hak ilmu fardu ain ni kurang dititik beratkan. Lepas tu ening hak ibu bapa ajar. Hak nak jadi pakar ekonomi Islam, ibu bapa tak mampu nak ajar. Tu ilmu fardu kifayah. Bab taharah, bab sembahyang, bab puasa tu ilmu fardu, ibu bapa lah ajar. Ibu bapa dah ajar, tak sesah hak tu, walaupun tinggi ilmu hak agama hak fardu kifayah, tapi pergi kepada pembicaraan kalau kita kata mudah sangat waktunya. Bos takat bab puasa payah apa? Tiba-tiba tak lepas. Ni. Walaupun hak tinggi dah ilmu fardu kifayah agama. Tapi hak fardu ain, kita kata fardu ain kena utamakan. Atas siapa ni? Atas kita ibu bapa sebelum anak kita masuk amal baligh. Lepas tu anak kita nak mendalami ilmu dunia tinggi mana pun jalan. Tapi agama di hadapan. Agama ni ilmu agama serta amal agama walaupun zahirnya biasa sahaja. Tak ada rupa agama. Rupa agama majlis surau sekalipun, tapi asas ilmunya tak ada, tak jadi agama. Itu jadi dunia semata-mata, boleh berbangga-bangga di atas dunia sebagai orang baik. Ni orang takut ni. Sebab apa? Sebab nilayangnya bukan hanya pada zahir. Nilayangnya adalah pada ilmu dan amal kita, asas. Hak pegangan tetap dah, hak ibadah, trust kita, bab sembahyang puasa tetap dah, hak hati kita. Hati kita bersifat dengan sifat kepujian, tidak bersifat dengan sifat kecelaan. Hak ni hati masing-masing, bukan di zahir, di hati masing-masing. Orang yang senang lenang terus mestinya dia kasih akan dunia. Orang yang hidup susah tak semestinya dia zuhud. Pada ni orang yang senang lenang hidup dunia semestinya dia kasih akan harta, dia kasih akan dunia. Itu bicara hati. Orang yang hidup susah, zuhudnya dia itu bukan zuhud. Terkadang dia fakir. Zuhud lain, fakir lain. Pada ni terkadang orang fakir ianya zuhud. Terkadang orang fakir ianya tamak akan dunia, tapi dia fakir, dia miskin. Hati dia loba kepada dunia, tapi dia fakir. Terkadang orang kaya tapi hatinya zuhud. Terkadang orang kaya serta hatinya kasih akan dunia. Tu jadi hak bab zahir, bab hati. Mana kalau jaga hati molek, walaupun rupa zahir dunia sekalipun, jadi akhirah. Ni nak bicara agama ni bukan duduk di lidah. Boleh cakap mudah-mudah je, orang pandai bercakap boleh cakap je. Tapi akhirah sebenar kedok kitanya, itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirah asasnya adalah ilmu. Nak jadi akhirah asasnya ilmu. Kemudian amal. Ilmu dan amal itu asas untuk akhirah. Ilmu dan amal. Jadi takrifan dunia kedua ni lah, hak mudah kita nak faham. Dunia tiap-tiap barang yang tiada manfaat, kemudian dia mati. Dan akhirah itu tiap-tiap yang beri manfaat, kemudian dia mati sekalipun ada atas dunia. Jadi kalau makanan sekalipun menolong atas ibadah menjadi akhirah. Dan makanan yang ambil daripada mana? Ambil daripada kerjaan. Kerjaan tu jadi akhirah. Nak kerja ni macam mana? Kena belajar baru boleh kerja. Belajar pun jadi akhirah. Itu jelah. Yelah, nak makanan kena kerja. Nak kerja kena ada ilmu kepandaian. Tak ada ilmu kepandaian, siapa yang nak ambil kita kerja? Tapi kalaulah untuk menolong atas ibadah, dia jadi akhirah. Walaupun rupanya adalah dunia. Ni hak takrifan berkaitan dengan dunia. Kemudian yang dicela pada syarak adalah kasih akan dunia, bukan diri dunia tu yang dicela pada syarak. Semata-mata dunia tidak dicela pada syarak. Kalau dunia yang tidak ada manfaat lepas mati pun tidak dicela, cuma tak ada manfaat lah. Kemudian akan dihitung di hari akhirah semua dunia yang ada pada sisi kita. Dapatnya cara mana, gunanya pada jalan mana. Dan bahawasanya
kasih akan dunia. Tu. Kasih akan dunia. Kelakuan ni sifat hati yang dicela oleh syarak. Dan adalah ia kasih akan dunia kepala bagi segala kesalahan. Kepala bagi segala kesalahan. Disebut dengan kepala. Sebab dalam asalnya hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih akan dunia ra'su kepala. Tiap-tiap kesalahan. Kepala mana apa? Punca. Punca. Yalah, segala-galanya berpunca dari kasih akan dunia. Orang ni buat macam-macam perkara dilarang pada agama apa? Kerana kasih akan dunia. Hak pekerjaan tu lah. Tak kira pekerjaannya betul ke salah, tak kira. Sebab apa? Sebab kasih akan dunia. Itu pekerjaan. Hak akhirah molek-molek ilmu dan ibadah. Hak akhirah molek-molek pun kerana kasih akan dunia jadi kesalahan juga. Kasih akan dunia menggunakan ilmu untuk dapat kesenangan dunia. Ilmu tu akan diniagakan. Sebab apa? Sebab kasih akan dunia. Atau kata kasih akan dunia menjadi punca bagi segala kesalahan. Kemudian hati dunia ni hak depan mata. Sebut kata kasih akhirah, cinta akhirah. Akhirah ni tak nampak. Kita nak kasih, nak cinta macam mana? Kalau kasih cinta akhirah sungguh, dengan kita boleh tengok akhirah, tak ada langsung lah. Tak mau kerja buat dah orangnya. Ada. Jadi macam mana kita nak kasih cinta akhirah? Sebab kasih cinta ni hati. Hati ni tengok mari daripada pandangan. Pandangan kitanya adalah dunia. Akhirah tu gaib. Balasan syurga pun gaib. Macam nak kasih cinta akan akhirah, tidak kasih cinta akan dunia. Tu kena mujahadah lah. Kena mujahadah. Nak hilangkan kasih akan dunia, nak timbulnya kasih akan akhirah. Dia kasih akhir ni dengan kita buat amal ibadah. Itu kasih dah tu. Amal ibadah biasa-biasa, kasih biasa-biasa. Kasih nak akhirah, dah tu kita buat amal ibadah sikit-sikit pun. Amal ibadah banyak-banyak, itu kasih banyak-banyak. Kasih dah tu. Macam sekarang lah, sebut kasih cinta akan Rasulullah. Kasih cinta Rasulullah macam mana? Kita tak tengok Rasulullah. Apa makna kasih cinta Rasulullah ni? Bukan macam kasih cinta sesama kita. Kasih cinta Rasulullah dengan ikut segala syariat yang Rasul bawa. Itu kasih cinta Rasulullah. Kasih cinta hak biasa-biasa, turut syariat Rasulullah pun biasa-biasalah. Situ je lah. Bukan kasih ni dengan buat sekarang ni lah. Buat dengan sambutan sekarang lah. Kena besarkan sambutan hari kelahiran Nabi SAW. Di situ bukan kasih pada Rasulullah. Kasihnya adalah kita mengikuti syariat Rasulullah. Itu apa panggil cinta kasih. Bukan kita buat besar-besaran maulud. Sambahan pula sekarang ni kita musim penyakit. Ada tempat yang besar-besaran, tempat mereka. Suasana tempat mereka. Tempat mereka boleh buat besar-besaran pun jangan kita cakap sedap sangat. Apabila Tuhan uji saja kena penyakit, barulah kita sedar. Suka sangat kita berbangga-bangga. Maknanya kalau di tempat kita Malaysia ni macam kurang. Sebab apa kurang buat majlis besar-besaran, sambut maulud Nabi? Sebab kurang kasih, kurang cinta. Begitu. Ada tempat yang besar-besaran, itu tandaan kasih. Tanda kasih yang sebenar adalah syariat, ikut syariat Nabi SAW. Lepas tu sambutan-sambutan tu sederhana. Sederhana. Jangan semata-mata menjadikan umpama perayaan. Jadi macam umpama tradisi.
upacara tahunan. Tapi syariah Rasulnya macam mana? Jadi untuk supaya kita ni diturunkan rahmat oleh Allah adalah dengan kita mengikuti syariat Nabi SAW, bukan dengan kita membesar-besarkan sambutan maulud tu. Kita buat lah, bukan salah, tak ada salah pun, tapi sederhana kita kena tengok suasana tempat kita macam mana, sesuai ke tak sesuai dengan suasana penyakit sekarang. Tak sesuai lah, buat sederhana kecil-kecilan. Kita buat sederhana kecil-kecilan. Adakah kita tidak cinta pada Rasulullah dengan kita tak cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah jikalau kita ikut syariat Nabi SAW. Moga-moga diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena tengok tempat molek lah. Jangan kita buat lebih-lebih tinggi-tinggi. Kalau tuan uji nanti kan, musim-musim penyakit ni, jangan buat macam nak menonjolkan satu-satu tempat, nak merendahkan satu-satu tempat. Jangan. Tempat yang berbeza, suasana yang berbeza, ketetapan pihak berkuasa agama yang berbeza, kita kena duduk di tempat masing-masing lah. Ada ni. Tapi kecintaan bukan duduk di sambutan maulud besar-besaran, bukan. Kecintaan adalah kita mengikut syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya semata-mata sambutan tu. Sama juga kasih akan akhirah dengan ibadah lah. Gitu je lah. Kasih akan dengan kita perbanyakkan ilmu dan amal ibadah. Tempat kita pun kan buat kan. Kadang-kadang masjid buat sambutan maulud, berselawat apa semua. Buat sederhana, rekan-rekan. Tak ada masalah lah tu. Tapi adakah kita hanya bermusik? Tidak. Kita hanya membangkitkan. Macam kita bulan Rejab, bulan solat. Bulan Rejab aja solat. Tak. Kita membangkitkan kembali pembicaraan berkaitan dengan solat. Ni bulan-bulan awal kita membangkitkan kembali kecintaan kepada Rasul, kerana Rasul lah yang bawa agama kepada kita. Dengan agama yang Rasul bawa, selamat kita, berbahagia kita di dunia dan di hari akhirat. Lepas tu kita kasih dan cinta dengan kita mengikuti syariat. Jangan semata-mata cerita kelahiran Nabi semata-mata, kasih pada tubuh badan Nabi semata-mata. Semata-mata kelahiran Abu Lahab lah. Semata-mata kasih tubuh badan kau Abu Talib. Gitulah. Kita mana bersyukur dengan kelahiran Nabi SAW. Kita membesarkan Nabi SAW kerana Nabi bawa agama. Nak menzahirkan kasih cinta kepada Rasul, tadi ilmu dan amal ibadah, kerana agama yang Rasul bawa yang menyelamatkan kita dunia dan hari akhirat. Jadi hak bab kasih akan dunia, kasih akan akhirat, dia kasih akan dunia, dia ada peringkat-peringkat lah pulaknya. Manakah dicela pada syarak? Sebab nisbah kita orang awam ni kasih, kita tak kasih kepada dunia. Harta benda yang ada tak kasih. Orang nak pinjam nak beri ke? Kasih, sayang. Hak baru-baru tu lepas lap siup lagi ni. Dia takut ada abuk. Kasih sayangnya. Teringat-ingat nak tinggal lama-lama tak berani. Apa? Takut nanti kan. Tu kasih. Kasih akan dunia. Tak manakah yang dicela pada syarak? Dia ada pula dia punya kedudukan dia. Kasih akan dunia sehingga membelakangkan akhirat. Itu dicela pada syarak. Kasih akan dunia sehingga kan akhirat menjadi kurang, itu merugikan akhirat. Jadi bab kasih ni, sebab kita orang awam, hati memang kasih pada dunia, harta benda yang ada pada kita memang kasih, kita sayang. Tapi setakat mana yang dicela pada syarak. Kalau bicara bab lawan pada kasih akan dunia, bicara bab qanaah, bicara bab zuhud. Itu sifat kepujian. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Zuhud peringkat permulaan orang awam kita ni, hati tidak berpaling daripada dunia, tetapi hati berpaling daripada dunia yang diharamkan. Tu zuhud dah tu. Dunia hak haram,
Tak. Kita tak tamak. Dunia yang haram kita berpaling hati. Dunia yang haram kita tak tamak. Tu zuhud hak peringkat awam permulaan. Dunia yang halal tu naklah. Dunia hak halal. Hak haram berpaling sama sekali. Tidak tamak sama sekali. Qanaah memada dengan dunia yang halal yang ada pada diri kita. Tu cukup dah tu hak peringkat awam. Dia ada peringkat-peringkat lah pula. Kasih akan dunia dicela ada peringkat. Zuhud qanaah yang dipuji bersyarat ada peringkat permulaan, ada peringkat pertengahan, ada peringkat hak paling atas. Sebab nanti kita bicara bab sifat-sifat kepujian pun samalah. Dia punya peringkat-peringkat, dia punya martabat-martabat dia pula. Jadi kasih akan dunia ni hak dicela pada syarak, kasih akan dunia sehingga membelakangkan akhirah untuk dapat dunia, hukum, hakam, belakang kira. Ni. Janji nak dapat dunia. Nak senang dunia. Hukum hakam, bicara bab hukum hakam, payahlah kitanya. Mana apa? Hak ni hak dicela pada syarak kasih akan dunia. Telah berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka jahanam itu ia tempat kediamannya. Mereka yang melampaui akan yang haram, akan yang harus kepada yang haram, dan memilih akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Ini hak kasih akan dunia yang dicela pada syarak. Mana apa ni? Dia melampaui, dia dia melampaui pada perkara yang haram. Kerana kasih akan dunia, haram tak kira. Tu hak dicela pada syarak. Dia melampaui kepada perkara yang diharamkan, memilih akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Barulah kasih akan dunia yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.